Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Qadir selaku pengacara majlis, yang dimuliakan yang berhormat Ustaz Haji Abdul Latif, Ahli Parlimen Kuala Krai, dan juga Ahli Majlis Syura YPSD, yang diraihkan, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, semua para hadirin, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 19 hari bulan Julai 2020 kita berada di ambang bulan Zulhijjah, bulan haji yang tertangguh pada tahun ini. Pelaksanaan hajinya disebabkan oleh Corona. Corona mari banyak perkara yang berubah. Namun begitu, alhamdulillah, kami di Pondok Sungai Durian ini berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Al-Fadhil Ustaz Azam dan Rombongan DBP kerana bersedia untuk meneruskan program kita ni. Kalau kira wacana kita tu besar daripada pagi sampai petang ni. Tapi kata orang bahasa Arab kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Jadi kita ambil satu juzuk. Buku yang kita pilih nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh ilmu hadis. Buku ni ada dibawa oleh pihak DBP. Tuan-tuan boleh ambil buku ni, beli ambil tu. Ada setengah orang tu kita suruh ambil, dia ambil sungguh. Seperti kita pula kena pergi berambak cari. Dalam buku ni ada 8 bab. 8 bab, kalau anda ambil satu bab 1 jam cukup sampai kasar. Nah, tapi alhamdulillah, oleh kerana musim PKP ni tak boleh lama-lama, ana akan ambil bab yang pertama saja. Alimallahu anna fikum dha'fa. Allah Ta'ala tahu kita ni lemah, banyak kerja, jadi kita ambil satu bab. Untuk 7 bab lagi terserahlah kepada kempen membaca, dekad membaca kita ni untuk kita wacanakan sendiri, insya-Allah. Yang pertama sekali, bila sebut Al-Imam Ibnu Hajar, para jemaah sekalian, dalam dunia Islam ini ada 2 Ibnu Hajar. Jangan terlupa, kadang-kadang orang tukar. Lepas kalau kita tulis Jawi, ini masalah tulis Jawi ni, bila letak di Facebook, dia terjemah sendiri. Dia tulis anak batu berkata, penat gitu. Ada sekali sahabat saya, pensyarah UIA, dia tulis, kita pun tengok apa dia main anak batu ni. Bila kita tanya balik, dia post mari asal, dia kata, saya nukil berkata qala Ibnu Hajar. Oh, rupanya dia gitu terjemah anak batu. Jadi masalah juga. Memang Hajar tu makna batu. Dalam dunia Islam ni 2 Ibnu Hajar. Ini untuk para jemaah dan juga para pelajar kita ambil perhatian. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh yang kita bicara ini dia panggil ulama hadis. Ulama hadis terkenal dengan ulama hadis, tetapi dia sendiri juga ulama fiqh. Dia juga ulama tafsir. Kita ini kadang-kadang bila kata orang ni ngaji hadis, oh tak pandai usul tu. Mungkinlah zaman kita ini sebab berbezanya fakulti syariah, fakulti hadis, fakulti usul, fakulti bahasa, kan. Seorang lagi tokoh nama dia Ibnu Hajar Al-Haytami dengan ta. Ibnu Hajar Al-Haytami ini terkenal dengan ulama fiqh. Kitab dia yang masyhur Tuhfatul Muhtaj. Banyak lagi lah kitab-kitab fiqh Ibnu Hajar, dan kitab dari sudut Mau'izatun Nafsi, dari sudut ni dia tulis satu kitab nama dia Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, jerkahan ataupun larangan daripada melakukan dosa-dosa besar. Dalam kitab dia ni 2 jilid, lebih kurang ada 300 lebih dosa-dosa besar. Baik, Ibnu Hajar tu kita bicara semula. Yang kita naknya, saya nak baca buku yang ada di tangan anak ni, nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani.
yang diterbit oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi oleh kerana Dewan Bahasa yang menganjurkan, maka kita pilih buku yang diterbit oleh Dewan Bahasa. Buku ini ditulis oleh dua orang tokoh, iaitulah Profesor Dr. Ishaq Sulaiman dan juga Muhammad Arif Yahya daripada Universiti Melayu, daripada UM ini, Dr. Ishaq. Baiklah, saya untuk ringkaskan masa, kita terus pergi kepada bab 1. Yang ada kitab boleh tengok bab 1, muka surat yang pertama. Ana baca ringkasan dan juga beberapa huraian tambahan, insya-Allah. Jadi siapa yang nak talaki boleh ambil kitab. Kau habis dah. Boleh ambil kitab dengan yang dibekalkan. Mudah-mudahan kereta dia balik kosong hari ni, insya-Allah. Yang pertama kita pergi kepada keturunan dia. Apakah nama dia? Al-Imam Ibnu Hajar. Kita duk dengar Ibnu Hajar. Mata juga kita kenal Imam Syafi'i. Tak? Oh, siapa dia imam kita? Syafi'i. Siapa dia Syafi'i? Oh, Imam Syafi'i. Pas kita letak nama anak Syafi'i kan. Imam Ghazali. Apa nama dia? Ghazali. Lah. Itu bukan nama. Itu dia panggil gelaran dia. Imam Asy-Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris. Imam Ghazali, nama dia Muhammad bin Muhammad. Inilah nama yang paling senang orang nak hafal. 3 kali Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Kita orang Melayu ni ada juga 4 kali. Tapi dia ada ekor. Tak. Muhammad Anas, Muhammad Az-Zubair, Muhammad apa dia? Mesti Muhammad Najmi, Muhammad Hafiz. Dia tak ada. Mesti murakkab punya. Kalau tidak, tak jadi Melayu. Nah, itu dia panggil simah. Tanda ciri-ciri nama orang Melayu. Kawan saya orang Arab bagi kahwin di Kelantan, boleh anak dia letak nama Khadijah, tapi dia kata ada Nur Khadijah ataupun Siti, sebab kalau tidak tak jadi Malaysia. Baik. Ibnu Hajar ni nama dia Ahmad, gelaran dia lah, biasa ulama-ulama dia ada gelaran Syihabuddin Abul Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali. Dia mesti dalam keturunan dia akan ambil balik nama tok nenek dia. Dalam bahasa istilah orang Arab dia panggil aksan wa tardan. Gi undur balik. Tengok. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali boleh. Lepas tu dia mari pula bin Ahmad mula. Agak-agak kau kita ni kenal dia juga dah. Anak cucu cicit mari mula. Tak tahu mana. Dia panggil ini dari sudut bahasa. Mana nama dia keturunan Ibn Hajar disebut sehingga datuknya yang bernama Ali. Telah disepakati dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam hal ini. Walaupun begitu, dalam menentukan nama dan keturunan yang lengkap selepas datuknya Ali terdapat beberapa perbezaan. Macam kita lah, keturunan Nabi ke ila Adnan. Lepas pada tu nak naik kata pula ada masalah perbincangan ulama-ulama. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkas je sebab banyak lagi cerita yang saya nak sampaikan. Maka bila kita kata Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad, dia panggil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa makna Al-Asqalani? Al-Kinani. Al-Asqalani. Al-Kinani itu nama kabilah Arab, Bani Kinanah. Mana kalau kita kata Ibnu Hajar ni mengguna Al-Kinani, menunjukkan keturunan dia tu mari daripada orang Arab, keturunan Arab, Bani Kinanah. Al-Asqalani mari mana pula? Al-Asqalani ataupun Asqalan mempunyai pengertian tertentu menurut seorang tokoh pengkaji nama tempat. Nama dia Yaqut Al-Hamawi. Nama dia bukan Yaqub, Yaqut Al-Hamawi. Dalam kitab dia Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni mana ensiklopedia nama-nama tempat. Kita yang kaji kitab-kitab lama ni, kita berpegang kepada Yaqut Hamawi. Kerana ingat waktu tesis, pembentangan tesis sahabat-sahabat kita di Universiti Madinah, bila sampai kepada tarikh Masjid Quba, dia pun ambil Yaqut Hamawi kata gini-gini. Pemeriksa kata, apa kau ni? Mu duduk mana ni? Madinah. Yaqut Hamawi duduk mana? Hamad. Al-Hamawi tu orang Hamad. Patutnya Yaqut rujuk pada mu sebab mu duduk Madinah. Cakap aja Masjid Quba dengan Masjid Nabi 3 km, jalan kaki boleh, naik kereta boleh. Apa yang duduk pergi kepada orang lain? Itu kadang-kadang kita ni terlalu kebukuan sangat. Tak. Terikat dengan buku sampai tak boleh nak hidup di alam realiti. Kita
Dan kita tahu benda ni, kita cerita apa yang kita tahu, tak payahlah rujuk pada orang lain. Itu maksud tempat. Ni kalau kita nak takrifkan Kuala Krai, pergi ambil takrif yang dibuat oleh orang tu orang ni, sedangkan kita duduk sini. Sampai orang tanya Kuala Krai tu apa? Kita tanya orang Kuala Krai, dia pun tak tahu. Rupanya Krai itu nama ikan. Kata-katanya, ni ustaz-ustaz kita ni bagai odok mai kat sungai ni. Ikan Krai lah ni, berapa sikit tu? Kau pakai dengar juga. Tak gamak nak makan. Bahagian ni ada 100 kilo. Kita makan pakai kutis. Sekali dengan kusik apa, sekali dengan betul lah dia kena makan 100 kilo dia. Baik, tak boleh nak. Kita balik kepada tajuk kita. Al-Asqalani mana? Asqalani ini menurut Yaqut Al-Hamawi, Asqalan bermaksud bahagian tertinggi kepada kepala, mana tempat tinggi. Asqalan juga merupakan nama satu kawasan tinggi terletak di tepi pantai di antara Gazzah dan Baitul Jibrin di Palestin. Kawasan ini dahulunya terletak di bahagian tertinggi di Syam dan di Syria, tapi sekarang ini berada di bawah wilayah Palestin. Maknanya keadaan ini menunjukkan keturunan Ibnu Hajar berasal dari Palestin, namun tidak dapat dipastikan bilakah keturunan dia berpindah ke Mesir. Sebab itulah dia kata Ibnu Hajar ni maulidan wa mautan. Dia lahir di Mesir dan dia mati juga di Mesir. Baik para jemaah sekalian, kelahiran Ibnu Hajar, bilakah dilahirkan? Al-Imam Ibnu Hajar dilahirkan dalam sebuah rumah yang terletak berhampiran Sungai Nil pada bulan Syaban tahun 773. Ini tanda. Ini fakta. Kita kena ingat, bila sebut nama tokoh-tokoh ulama, kita kena ingat bila dia lahir dan bila ke tarikh dia mati. Tapi kadang-kadang lahir tak tahu, mati tahu. Sebab kita lahir ni kita tak tahu lagi dia nak jadi suhur ke tidak kan. Tapi bila dia dah masyhur, kematian dia dicatat oleh orang. Imam besar meninggal pada tarikh sekian. Maka jarang, setengah ulama ni kita tak tahu tarikh maulid dia, tarikh kelahiran dia. Tapi Ibnu Hajar diketahui ia telah lahir pada tahun 773 berdekatan dengan Darun Nahas di Qahirah. Katanya 2 Syaban berapa? Yang pentingnya dalam bulan Syaban pada tahun 773 Hijri. Dan latar belakang keluarga, keturunan Ibnu Hajar sememangnya berasal dari tokoh-tokoh ilmuwan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan fiqh. Dia ni lahir dalam keluarga ilmu. Tetapi sebagai bukti, datuk daripada sebelah bapa Ibnu Hajar bernama Uthman bin Muhammad bermazhab Syafi'i. Mana asal lagi dia sudah bermazhab Syafi'i. Dia ni tok dia itu orang mazhab Syafi'i. Pernah menjadi ketua mufti di Iskandariah di Mesir juga, dan lain-lain lagi tokoh. Cuma sejarah dia sedihlah. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mak dia meninggal setelah melahirkan. Selepas melahirkan Ibnu Hajar, ibunya nama Tujar pergi menyahut seruan ilahi. Maknanya dia lahir jadi yatim ibu. Kematian ibu Ibnu Hajar kemudian disusuli pula dengan kematian bapaknya pada tahun 777. Dia lahir tahun berapa tadi? Pelajar-pelajar tulis, nanti kita tanya soalan. Tak tahulah di BP ada hadiah ke tak. 773, ayah dia meninggal 777. Bermakna dia yatim ketika umur 4 tahun. Kita jangan rasa saya ni anak yatim, tak boleh jadi orang pandai. Lah. Ada sebuah buku yang ditulis, saya tak tahu ada terjemah tidak. Nama dia Uzama'ul Yatama. Pembesar dunia ini anak yatim. Dari kalangan ulamanya, dari kalangan pembesarnya, dari kalangan orang ini. Tapi dia lahir daripada yatim. Kita jangan bimbang. Ada orang mak ayah ada, tapi tak peduli pun kan. Tak cara apa kepada, tak tanya khabar apa anak dia. Maka kita kata yatim tidak ada apa-apa, orang lain akan peduli. Tapi kalau yatim macam yatim, pok mak ada, orang tak percaya. Orang kutuk ada, bahasa tak tahu kanak. Gitu je tak? Tapi kalau kata ini anak yatim, semua orang pakat nak beri. Nak bagi bantuan, nak bagi sumbangan, macam-macam orang pakat beri. Baik, Ibnu Hajar yatim. Zaman kehidupan dia,
Dia hidup di zaman pemerintahan Ashraf Nasiruddin Sya'ban. Dia panggil di zaman Mamluk, kerajaan Mamalik. Dan kita yang baca buku-buku sejarah kan, dia panggil kerajaan Mamalik. Saya tak sebutlah Mamalik ni, biarlah kita pergi zaman Mongol dan sebagainya. Saya pergi kepada jemaah yang ada kitab tu boleh pergi terus kepada pendidikan. Ini kita nak fokus kepada pendidikan Ibn Hajar muka surat 10. Ibn Hajar telah memulakan pendidikan ketika usianya seawal 5 tahun. Beliau telah berjaya menghafal Al-Quran ketika usianya mencecah 9 tahun di bawah bimbingan seorang pengajar yang bernama Sadruddin As-Sufti. Kalau kita, tuan-tuan, para pelajar sekalian, kalau kita baca dalam tokoh-tokoh ulama Islam ni, mereka ini akan hafal Quran dulu. Cuma mari zaman kita ni orang duduk bertembung, nak hafal Quran ke nak faham Quran. Kita kata itu tahap. Pengajian yang pertama, kalau kita hafal Quran, berbeza ulama, ustaz, pendakwah yang hafiz, yang betul-betul mutqin, lain dengan yang tidak hafal. Sebab semua ayat dia boleh kait je dengan ayat. Seorang pendakwah yang masyhur di dunia Arab hari ini, nama dia Mansur Salimi. Kan? Kalau tanya orang-orang muda duduk main internet, dia kenal. Tengok Mansur Salimi ni, banyak dah orang terjemah dia punya kata-kata. Dia pergi berceramah sampai orang menangis, dia baca ayat Quran je. Sepatah dua ya kalimah dia. Dia kata cukup. Ayat Quran yang Allah Ta'ala turun dengan mukjizatnya, dengan apa, maka pendidikan awal yang dilalui oleh Ibn Hajar itulah hafal Al-Quran. Ketika berumur 12 tahun, penjaga Ibn Hajar bernama Al-Kharubi. Kharubi ni kawan bapak dia. Bila ayah dia nak mati, dia pesan pada Kharubi, "Mudidiklah anak aku biar jadi orang yang pandai." Kebetulan Kharubi pula seorang yang kaya, orang yang ada harta tapi cintakan ilmu. Maka Kharubi, penjaga Ibn Hajar telah membawa beliau ke Mekah untuk mengerjakan haji pada tahun 784. Ibn Hajar telah menetap selama 2 tahun di Mekah dan sempat berguru dengan Syekh Afifuddin An-Nashawari yang mengajarnya kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi panjanglah. Akhir jadi pada tahun 796 Ibn Hajar mulakan era baru dalam kehidupannya sebagai seorang penuntut ilmu apabila beliau berguru dengan Zainuddin Al-Iraqi. Kita selalu dengar orang-orang tua baca berzanyi, kalau Zainul Iraqi ni, Zainul Iraqi ni guru kepada Ibn Hajar. Dan kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin sekarang ni, biasanya hadis-hadis telah ditakhrij oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi inilah guru kepada dia. Orang inilah yang melahirkan tokoh yang hebat, Al-Hafidh Ibn Hajar. Selepas daripada itu, maka Al-Iraqi, seorang ulama hadis yang masyhur pada zaman itu, dia telah berguru dalam bidang hadis selama 10 tahun. Dan akhirnya berjaya mengangkat beliau sebagai tokoh ilmuwan dalam bidang hadis. Berapa ramai guru Ibn Hajar? Kalau kita sebut satu persatu, memang menarik. Dalam kalangan ulama, aspek berguru amat diberikan penekanan dalam proses pendidikan, kerana berguru amat mementingkan nilai-nilai murni antara guru dengan murid. Pada itulah dipanggil murid. Sebenarnya istilah murid, bahasa Melayu kan, kalau dalam bahasa orang mengaji, dia panggil as-salik. Murid maknanya orang yang nak pergi menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kita duduk guna istilah sekolah ni, dia panggil mentor menti. Kadang-kadang budak-budak sekolah kata gapo gak menti, dia tu bukan panggil menti. Kita di sini, saya bincang dengan murid, apa mentor menti? Kata tak boleh. Kita kena kata murid dengan muallim, murabbi dengan murid. Itu mentor menti. Baru kita rasa, oh ini murabbi. Bila sebut murabbi, jiwa kita rasa dekat. Dia ni akan didik saya, dia ni akan pandu saya. Tapi kita kata apa ni, mentor menti, bunyi orang putih tak apa nak jadi. Itu dia. Tak salah, istilah tak salah. Orang Arab kata la musyahha fil istilah. Tidak ada perbalahan dalam bab istilah. Tetapi kadang-kadang penggunaan yang lebih dekat dengan jiwa kita bila kita guna murabbi. Sebuah kitab yang diterjemahkan telah kita ajar, Al-Fadhil Mudi kita sendiri ajar, nama kitab Adab Daris wal Mudarris. Adab guru dengan murid. Al-Fadhil Dr. Nazri juga telah ajar ini kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'lim maknanya adab-adab belajar berguru. Sekarang ini dia belajar kitab Imam Ghazali Ayyuhal Walad, kan? Maka ini semua ilmu pendidikan. Maka di antara berdasarkan keterangan Ibn Hajar dalam kitab dia Mu'jam Al-Mu'assas li Al-Mu'jam Al-Mufahras, dia kata apa?
Dia panggil Mu'jam Masyhur. Dia sendiri telah menulis nama guru-guru dia. Beliau menganggarkan gurunya seramai 742 orang. 742 orang. Kita hari ni agak-agaknya berapa guru kita ada? Ni pelajar-pelajar daripada sekolah pasti. 2 orang guru. Ingat tak ingat lagi nama? Tanya pelajar hak belakang. Ingat nama? Saya ingat dah. Masih sekolah rendah, berapa orang guru yang kita boleh? Sebenarnya ramai guru kita. Tetapi yang kita berguru berapa orang? Akhir sekali tak jumpa guru. Seorang pengembara, dia panggil pengumpul sanad. Syekh Husni nama dia. Duduk di Mesir, dia mari sini. Dia nak cari sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Kelantan. Siapa ke murid-murid dia? Dia kata dia pusing Kelantan semua tak jumpa. Dia mari sini. Saya kata saya taklah berguru. Yang berguru betulnya bapak saya dan juga Ustaz Syukri. Oh, dia kata wajadtu bughyati. Aku dapat dah jalur nak kaitkan Syekh Yasin dengan ulama-ulama Kelantan. Kita kata semua murid dia tak nak, kita nak biar ada susu galuh dia punya sanad. Ibn Hajar dia tulis Mu'jam Asy-Syuyukh. Nama-nama guru dia lebih kurang 742 orang. Jadi kita kena tulis kat nama guru. Saya guru dengan orang ni siapa dia. Biarlah makcik kampung pun yang pertama sekali celik mata saya belajar Quran Abata Sajahah ni, dulu dia panggil Muqaddam lah. Muqaddam siapa dia? Makcik nama apa? Ataupun kita belajar dengan ustaz, kita tulis nama guru-guru kita. Yalah, walaupun kita tak tulis, tapi bila kita doa, ampunkan dosa kami, ibu bapa kami, guru kami, masuk semua. Tapi dari sudut susu galuh kita tak boleh nak kesan. Ini teknik. Jadi pelajar-pelajar daripada awal ni kena tulis. Aku belajar kitab ni dengan orang ni, dengan orang ni. Dan anak tes kawan-kawan saya yang belajar satu universiti dulu, 4 tahun duduk belajar di universiti ni, berapa orang yang kamu boleh nyatakan guru kita? Duduk kelipah tak boleh nak memikir. Seorang 2 ada. Anak sendiri alhamdulillah. Ini kita belajar dengan ulama-ulama besar. Anak duduk di Masjid Madinah, ada seorang syekh solat sebelah saya. Kata syekh ni ngajar aku tahun 1 kuliah syariah. Lepas solat saya tegur dia, syekh. Dia senyum, kita senyum. Dia tahulah orang Malaysia ni ramai pelajar dia. Syekh, mu mengajar aku tahun 1 madah usul fiqh pada bab sekian. Dia terkejut. Hadza kam sana? 20 sana dia jawab. 20 tahun dulu. Kata na'am. Ini cara. Barulah kita rasa kita dengan guru kita rasa rapat. Baik. Ibnu Hajar ada berapa? Dia belajar dengan beberapa orang guru. Di antara guru yang besar iaitulah Sirajuddin Al-Bulqini. Dia belajar dalam bidang usul al-fiqh. Kemudian dia belajar pula dalam Al-Bulqini hadis ahkam. Dia belajar dengan Syekh Ibnu Al-Mulaqin. Nama dia seorang tokoh ilmuwan. Dia belajar ilmu hadis. Syekh At-Tanuhi, seorang terkenal dalam bidang isnad Al-Quran, dia belajar ilmu qiraat. Ibn Hajar juga berguru dengan Syekh Abu Bakar, dia panggil Sulaiman Ibnu Abi Bakar bin Umar Al-Haythami. Tengok, Ibn Hajar tadi Al-Haythami dengan ta, ia ni dengan nama dengan ta Al-Haythami. Al-Haythami ni masyhur dengan kitab dia Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Orang mengaji hadis mesti lalui cerita-cerita begini. Dan dia juga belajar bahasa dengan Syekh Umar Asy-Syirazi, Muhammad Ibnu Yaqub Asy-Syirazi, dalam kitab dia pengarang pada kitab Al-Qamus Al-Muhit. Dia belajar bahasa dengan penulis qamus. Itu kita kata hebat dia. Hebat. Ramai lagi lah guru-guru dia. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, murid Ibn Hajar. Kemudian di antara murid-murid Ibn Hajar yang dia rakam, yang dikenali seramai 600 orang, semuanya tokoh-tokoh besar seperti As-Sakhawi. Al-Imam Muhammad bin Amr Rahman As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, dialah murid kanan yang telah mencurahkan khidmat sehingga dia tulis sebuah kitab khidmat dia kepada guru dia. Nama kitab dia Al-Jawahir wad-Durar. Al-Jawahir wad-Durar fi tarjamati Syekh Islam Ibn Hajar. Kitab ni 3 jilid. Dia punya ada 1200 lebih muka surat. Semata-mata dia tulis untuk terjemah biografi ataupun maklumat tentang guru dia Ibn Hajar. Ini kita sekarang ni pun kadang-kadang ramai guru-guru dia tak nulis, anak murid yang tulis. Mula-mula anak balik, ni cerita sikit. Anak dipanggil supaya pergi tazkirah di SUK.
Mula-mula sekali saya nak terima jemputan, ana duk tengok ke muka Allahyarham Tok Guru ni Aziz. Pas tanya penganjur, yang mak awal mak turun ke tak? Dia kata sekali tak turun. Kalau tazkirah biasa-biasa ni, dia pergi kopok kita je. Tak apa. Berani yang kita pergi, agak tak turun. Tak ada mula majlis lagi, orang mari bisik, Tok Guru turun. Kata sudah. Penat dah lah. Kali pertama tu, mula-mula balik tahun 2000, anak balik 2006, mungkin dalam sekitar 2007 itu atau 2008. Mari-mari dia cakap sini. Kita kata nak cakap ke apa? Cakaplah, mengikut tajuk yang dia beri kita bercakap. Sudah-sudah lagi, anak duduk sebelah dia, dia kata 3 perkara nak rayak ke Ustaz. Nasihat awal dia 3 perkara. Yang pertama sekali, kita bila duduk depan orang ramai, tak usah duduk takut. Bila orang panggil kita tu maknanya, dia suruh, dia beri keyakinan kepada kita untuk bercakap. Tak usah takut. Cakaplah dengan tajuk yang nak beri. Yang kedua, kita kena ingat, walaupun orang besar-besar negeri sini, tapi dalam bidang agama, kita ustaz. Kita cerita kepada mereka. Jangan anggap orang ni pandai. Kita cerita apa yang kita nak beritahu. Yang ketiga, banyak istilah tak terjemah tu. Jadi kita duduk main hok lekah hok Arab lagi baru balik. Jadi istilah tak terjemah sampai hari ni melekat. Lepas tu anak tanya dia, Tok Guru, kitab Tok Guru tu banyak keluar. Mau'izah lah, kitab tafsir lah. Tok Guru nulis bila? Kata hamba nak belajar juga. Dia senyum. Dia kata tak nulis sahabat. Banyak kitab. Dia kata orang lain tulis. Buat mari kita, dia tulis muqaddimah, dia tengok tajuk lah. Kita kata, ini khidmat. Berkembangnya ilmu-ilmu ini, guru-guru yang besar-besar, kadang-kadang dia tak sempat menulis, dia panggil imla. Dia cakap, orang lain tulis. Jadi Alhamdulillah, sistem ni juga telah dibuat oleh di Malaysia sekarang ni. Banyak penerbit-penerbit, dia ambil kuliah-kuliah kita, dia tulis balik. Baik. Ibnu Hajar ni, murid yang paling kanan dia, nama dia Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, ulama terkenal dalam bidang hadis, dan dia telah khidmat pada guru dia. Dia tulis Al-Jawami' wad Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar sebanyak 3 jilid. Kemudian Ibnu Taghribardi dan Ibnu Fahal Al-Makki dan lain-lain lagi. Baiklah, para jemaah sekalian, kita pergi kepada pengembaraan ilmu. Antara kaedah yang sering diamalkan dalam proses pendidikan para ulama Islam ialah pengembaraan mencari ilmu, atau lebih dikenali dengan nama Ar-Rihlah Al-Ilmiyah. Ibnu Hajar, seperti mana para ulama hadis lain telah mengembara ke merata tempat dengan tujuan berguru dengan para ulama yang ditemui, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ibnu Hajar memulakan pengembaraan ilmunya yang pertama pada tahun 793 menuju ke Qus, iaitu kota yang terletak di Mesir, dan jaraknya 12 hari berjalan kaki dari Fustat. Fustat tu bandar besar tu lah. Masjid Al-Amr bin As ada situ. Ni ustaz-ustaz kita balik Mesir ni, dah bila sebut Masjid Amru pakat senyum belakang. Tempat kita duduk solat Jumaat dan macam-macam kan. Kemudian dia berjalan. Semasa di Qus, Ibnu Hajar sempat menemui sekumpulan ulama terkenal seperti Nuruddin Ali bin Muhammad Al-Ansari dan lain-lain. Kemudian dia berpindah ke Iskandariah, dan dia berjalan juga ke Yaman, dia berjalan juga ke Syam, banyaklah. Kemudian pergi ke Hijaz, ke Makkah, ke Madinah untuk mencari ilmu-ilmu hadis yang dicarinya. Maknanya syarat di antara kehebatan para ulama Islam ini, iaitulah pengembaraan ilmiah. Mengembara mencari ilmu. Tak mungkin kita kata pakai duduk situ. Baik. Seorang ulama semasa, Syekh Muhammad Ibn Saleh rahimahullah, ketika dia tafsir hadis, man salaka tariqan yaltamisu ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu. Berjalan mencari ilmu. Dia kata berjalan zaman dulu memang orang terpaksa mengembara. Sebab apa? Sebab tidak ada maklumat. Nak akses maklumat tak dapat, kena pergi cari sungguh. Seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah, dia dengar sebuah hadis Nabi, yuhsyarun nas, manusia ni akan dibangkit pada hari kiamat hufatan uratan ghurlan, berkaki ayam, tak pakai baju, yang laki-laki tak sunat. Dia kata siapa riwayat hadis? Diriwayat oleh seorang sahabat yang berada di Syam. Jabir ni beli naik seekor unta daripada Madinah pergi ke Syam, sebulan berjalan. Pergi mencari Abdullah bin Unais semata-mata nak dengar hadis, sebuah hadis. Itu dia panggil pengembaraan ilmu. Kata dia, Syekh, kita boleh mengembara dengan jiwa kita, dengan tubuh kita pada saat ini, dan juga oleh kerana hari ini, di zaman kita ini, zaman boleh internet, boleh cari guru,
termasuk dalam mencari ilmu dengan pengembaraan di alam maya. Boleh kita pergi. Kita kata alhamdulillah. Dan bila mari PKP ni, anda nampak banyak majlis-majlis ilmu yang telah dibuat oleh para asatizah kita yang terkurung di rumah. Ada sampai 3 kali seharinya ceramah. Subuh ada, duha ada, malam ada. Anak sendiri ambil 2 kali satu hari. Malam, pagi. Lepas subuh ni. Kita kata itu pengembaraan ilmu. Dia kata kena mengembara juga. Mengembara. Pasal kena cari internet. Kena ambil masa kita duduk. Tapi tak sama kita bertalaki. Duduk depan guru itu besar. Tetapi yang kita naknya, mengikut dalam sejarah, sebenarnya pengembaraan Ibnu Hajar bukanlah hanya tertumpu pada tempat-tempat yang disebut di atas, tetapi meliputi lebih kurang 49 lokasi dunia Islam. 49 lokasi yang pernah dilawati Ibnu Hajar boleh diketahui dengan lebih lanjut dalam kitabnya Imba'ul Ghumar. Jadi dia tulis sejarah dia sendiri. Kita kata itulah kehebatan Imam Ibnu Hajar. Baik seorang tokoh tidak mungkin boleh jadi hebat setelah dia hebat, kecuali kata orang di belakangnya mesti ada orang yang hebat. Mesti di belakangnya ada orang yang hebat. Kehidupan berumah tangga. Macam mana Ibnu Hajar berumah tangga? Beliau memulakan kehidupan berkeluarga ketika usianya mencecah 25 tahun. Pasal itulah kita ni kalau anak nak sampai 25 tahun tu, boleh dah nak ita-ita anak, nak cari-cari gawe ke anak kita tu. Nah, kalau dia minta cari guru tak jumpa, dia cari sendiri. Itu masalah kita. Baik. Beliau berkahwin dengan seorang wanita yang bernama, ini Ustaz boleh tanda sikit. Penulis kita tulis Anas. Anas ni nama laki-laki. Setakat yang Anas cek 5-6 kitab semuanya meletak baris atas alif nun sin tapi baris depan. Baris depan dengan nun mati. Uns. Nama dia Uns Khatun, bukan Anas. Tanda deh, minta maaf deh. BDBP minta maaf tu. Uns Khatun. Patah anak baca kata apa jadi anak pula ni. Uns Khatun pada bulan Syaban 798. Uns merupakan seorang anak qadi yang bernama Karimuddin Abdul Aziz. Maknanya dia pun kahwin dengan orang hebat jugalah, anak qadi besar. Uns juga seorang perempuan dikenali sebagai ilmuwan, khususnya dalam bidang hadis, yang pernah berguru dengan Al-Iraqi sebelum berkahwin dengan Ibnu Hajar. Ini orang pelajar juga. Jadi anak-anak kita kalau nak cari kawan, nak cari guru, cari hak ngaji jugalah. Kalau hafal Quran, biasa hafal Quran, kuat-kuat duduk atas kereta boleh murajaah. Dia baca, kita bawa kereta, dia je tengok. Apa ni? Harmoni lagu tu. Tidak syarat. Cuma kita kata Ibnu Hajar dia pilih pasangan dia juga ulama hadis. Mana kalau main hadas sana tu boleh sambung juga dia apa? Amba'na dah. Boleh sambung. Orang panggil masuk lain. Kalau tidak nak bicara tak kena ni. Kita duduk main hadas sana. Okey, kita duduk faham masalah kita kata susah. Dia ni seorang ilmuwan. Melalui perkahwinan ini, Uns telah melahirkan 5 anak perempuan, iaitu Zain Khatun, Farhah, Qaliyah, Rabi'ah dan Fatimah. Namun tiada seorang pun anak lelaki dilahirkan dalam perkahwinan ini. Jadi biasanya kalau anak perempuan hebat setara mana pun, dia nak jadi tuan guru besar, tak boleh. Maka Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia nak sangat anak laki-laki supaya boleh mengganti tempat dia, jadi khatib, jadi imam, jadi guru. Tapi dah tak ada harapan. Mana isteri dia dah berapa orang anak, semua perempuan belakang. Nak dengar cerita ke tak ni? Kau tak payah cerita ni. Cerita dah tengah-tengah hari ni. Isteri dia ni, Uns Khatun ni, ada seorang hamba Turki. Comel hamba ni. Biasa orang zaman dulu dia ada hamba zaman tu. Duduk rumah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar apa tengok? Dia kata budak ni jauh, jaga akhlak, jaga baik. Dia kata ginilah. Dia kata Uns, aku tak sukalah budak ni. Kalau kanda tak suka, habis nak buat macam mana? Kita jual hamba. Dia hamba boleh jual dalam Islam. Walaupun dikritik oleh buat-buat barat sekarang ni, kita kata tak usah duk kritik lah. Kalau kita nak kritik dia banyak juga. Mungkin jual. Bila nak pergi jual ni? Dia sebut hari sekian. Contoh kita kata hari Sabtu kali Ahad, dia pun pakat dengan sahabat dia, mu ambil duit, mu pergi beli hamba tu bagi pihak aku. Dan tak ada pada cerita ni. Bila Uns nak jual, siapa dia nak beli hamba aku? Jadi sahabat dia kata, aku. Bila dia beli, bagi pihak Ibnu Hajar, bermakna hamba ni telah menjadi milik Ibnu Hajar. Dia pergi letak di tempat yang tersembunyi. Tak lama boleh anak. Rekah cerita tu, panjang lagi cerita ni.
Dapatlah anak laki-laki yang diidam-idamkan, maka dia telah memberi nama dia ni dengan nama Muhammad. Nama dia Muhammad, gelaran dia Badruddin Abul Ma'ali, tapi nama dia Muhammad. Ibnu Hajar ni betapa gembiranya, suka sangat dapat anak ni, anak laki-laki. Pada hari yang ketujuh, dia panggil murid dia buat kenduri, sembelih kambing di rumah dia. Buat marilah budak tu. Mungkin anak murid orang mari anak baby, gosok kepala budak. Dia tak tahu anak dia. Jadi dekat layar lah nampak suka ni anak murid orang mari cucu. Masya-Allah tabarakallah. Tapi begitulah kata orang. Tak lamanya pecah juga. Akhirnya tak lama lepas pada tu, sebelum lagi habis penyusuan Abul Ma'ali Muhammad ni, isteri dia tahu Ibnu Hajar ada anak. Tapi bijak juga. Uns ni pun dia tak ngamuk. Dia tak kata dia istihar perada. Dia pergi senyap-senyap, dia ambil apa ni, hamba dia tu, hamba dia juga. Asalnya dengan anak dia balik rumah. Ibnu Hajar tak ada rumah. Bila Ibnu Hajar balik, dia pun cerita, ni ada anak ke? Tak ada. Ada isteri lain? Tak ada. Tak lama isteri dia pun panggil. Ni, baby siapa ni? Sudahlah. Tapi Ibnu Hajar ni dia ulama besar. Dia alim faqih dalam bidang usul fiqh. Dia tak kata dak, dia tak kata ya. Oh, Masya Allah, baby berkah. Jadi akhir sekali pakai sudah begitu. Bini dia betul nak kesal. Anak dia apa anak siapa? Tapi kok mana-mana pun nyebang juga anak orang ni. Kelih hidup kau, kelih apa ni, dai kan apa ni, ayah dia ni. Tak nak cek kok mana. Ana bila sebut cerita Ibnu Hajar ni, dia baca senyum kita musim PKP ni ramah hak pecah. Pecah rahsia. Main dengan telefon sekali boleh susu. Main duk dengan bininya, tengok juga anak siapa ni, main acak-acak gambar ni. Kabar-kabar panggil abah. Sudah. Baiklah, alhamdulillah. Akhirnya Ibnu Hajar dapat seorang anak. Maka oleh kerana sayangnya dia kepada Muhammad Abul Ma'ali ni lah, dikatakan Ibnu Hajar tulis kitab dia Bulughul Maram, nak suruh anak dia hafal. Ini orang alim ni, dia rencana untuk anak dia nak naikkan, dia sendiri buat muqarrar, buat silibus supaya anak dia ni menjadi tokoh ulama yang hebat. Cuma takdir Allah SWT-nya, dua anak dia, anak perempuan dia tu dia Ghaliyah dengan Fatimah, mati kena ta'un. Masa tu ta'un melanda Mesir. Ibnu Hajar tulis sebuah kitab nama dia Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Masya Allah, ulama ni tak rugi sahabat dia. Mari ta'un, dia tulis kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Maknanya kelebihan ta'un. Kata orang dia nak tenangkan hati dia, anak dia mati, maka dia kumpul hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan orang mati diserang ta'un ni boleh pahala syahid. Jadi akhirnya alhamdulillah Ibnu Hajar dengan anak dia Abul Ma'ali, walaupun anak laki-laki, tidaklah seperti yang diharapkan menjadi seorang tokoh ulama yang besar, tetapi daripada anak perempuannya Zain Khatun, dia juga telah mendapat cucu yang baik. Jadi cucu ni katanya lebih ke depan daripada anak dia sendiri. Kita kata alhamdulillah. Sebab itulah para ulama kita ni, dia atur anak-anak dia mengaji, ada yang duduk dengan ilmu, ada yang duduk, ada yang beramal, ada, jadi macam-macam lah suasananya berlaku. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad kan. Jawatan-jawatan yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Yang pertama sekali, dia telah memegang jawatan pengurusi majlis ilmu hadis. Majlis ulama hadis dipegang oleh Ibnu Hajar. Maknanya majlis ni bukan dihadiri oleh pelajar-pelajar, dihadiri oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama. Kalau kita kat majlis muzakarah. Bagi anak sangat penting kita buat majlis muzakarah, terutama sekali di antara ustaz-ustaz kita. Jadi alhamdulillah ni pejabat halaqah ada, pejabat agama ada, imam-imam biasa dia ada kan. Ada perjumpaan imam-imam setiap peringkat daerah. Cuma peratus hadir dengan tak hadir itulah, itunya masalah dia. Jabat agama kata peratus hadir dengan tak hadir itu mana ramai. Kita tak tahu sebab apa orang tak hadir. Mungkin sebab ketua majlis yang nak muzakarah tu tidak boleh beri satu input baru kepada mereka yang menjawabkan mereka tak nak hadir, ataupun ada sebab lain. Wallahu alam. Yang pentingnya Ibnu Hajar telah buat majlis ilmu hadis. Majlis ni masing-masing bawa. Dan budaya ini telah dibuat oleh ulama seluruh dunia. Dia panggil Liqa Ashrul Awakhir di Masjid Haram Mekah. Setiap tahun 10 akhir Ramadan mereka iktikaf di Mekah masing-masing. Orang mari daripada Syam bawa kitab. Dia tahqiq makhtutah. Orang mari pada Iraq, orang kumpul di Mekah, dia akan baca. Jadi budaya ni masih berterusan
Yang kita haraplah insya-Allah kalau ada majlis-majlis begini di tempat kita juga menarik insya-Allah. Jawatan yang kedua, pensyarah. Tugas sebagai tokoh ulama tidak dapat lari daripada memberikan kuliah, kan? Maka Ibnu Hajar telah mengajar banyak ilmu. Dia mengajar usul fiqh, dia mengajar fiqh, hadis tu bidang dia. Pasal tu kita kata, Ibnu Hajar ni ulama hadis. Dia mungkin dia tak pandai lebih fiqh, itu kita. Tapi ulama-ulama dulu tabahur, mana dia ada semua. Tapi setiap orang tu ada bidang dia yang tersendiri, kepakaran dia, terkenal dengan nama ulama ni. Maka dia mengajar dalam bidang ni, dan dia juga termasuk dalam ahli fatwa. Ibnu Hajar dia mengajar fiqh, mengajar tafsir, mengajar hadis. Dan dia juga pada tahun 811 Ibnu Hajar telah dilantik sebagai ahli fatwa Darul Adli, dan dia memegang jawatan itu sehinggalah meninggal dunia. Peliknya Ibnu Hajar ni, tuan-tuan, dia tulis sebuah buku, tajuk buku ni Ajbu Dahrin fi Fatawa Syahrin. Mana keajaiban masa. Dia kumpul fatwa dia ni, dia akan jawab fatwa 30 fatwa sehari. Bila dia jawab, duduk atas kenderaan dia tulis, duduk atas unta dia tulis, duduk tengah berjalan dia tulis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kata budaya menulis, budaya membaca, tokoh Ibnu Hajar ni memang kita kena ambil. Dan satu lagi buku untuk para pendidik kita kena baca, dia ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, nama dia Safahat min Sabril Ulama. Lembaran-lembaran kesabaran ulama dalam menulis ilmu. Seorang guru kepada Imam Bukhari, cerita dia tak sempat nak makan malam dengan tangan dia 30 tahun. Bukan tak makan, ni orang duk cerita kata orang ni wali ni tak makan 50 tahun, itu peliklah sikit. Hak ni tak sempat makan dengan tangan 50 tahun sebab dia nulis. Hak dia ngaji hari ni, malam dia tulis. Pembantu dia mari tak makan di sini, puas tunggu tak makan. Dia nak tidur lah, dia pun ambil makan dia suap. Syekh, bismillah, suap. Kawan ni duduk menulis, makan buat macam kita suap budak. Sudah makan, dia basuh pinggan semua, siap nak tidur. Syekh panggil, ya gulam, aina asyai, mana makanan aku? Tok Syekh, saya suap dah ke tadi. Biarlah, dah makan kak. Tak tahu, tak sedar dia makan. Ghalibnya dia, Masya Allah, tabarakallah. Ini para ulama. Bagaimana? Baca dari kitab Safahat min Sabril Ulama, menarik. Ada kitab terjemahan, ni ahli-ahli motivasi kita ni ada. Kena cari kitab-kitab macam ni. Bagaimana para ulama menulis. Ibnu Hajar, dia tulis 30 fatwa satu hari di atas kenderaan, waktu dia berjalan semua tulis. Dia tulis buah kitab Ajbu Dahrin fi Fatawa Syahrin. Keajaiban masa mengumpulkan fatwa semasa. Masya Allah, tabarak. Itu Ibnu Hajar. Anak duk tengok boleh jadi mantan mufti wilayah kita dulu. Sekarang ni dah jadi menteri. Kita tak ada nak baca Bayanul Linnas yang dia tulis, kan? Bayanul Linnas ni ada je setiap minggu, walau taklah sampai Ibnu Hajar sampai 30 hari, 30, tapi ada. Pada kita kena institusi keagamaan kita ni biar laju selari. Mari Covid tulis kitab Covid. Mari corona, mari mana terjawablah soalan-soalan ni. Kita ni mari ni, bila mari 2-3 hari lagi ni puasa hari Arafah. Nak ikut Mekah ke ikut Malaysia? Ni pun balas sekarang. Akhir kali banyak doa tanya, pakai tak puasa. Anak buat cerita, anak kata ini macam lembu Bani Israel ni. Tanya mari, akhir nak sembelih lembu pun tak dapat. Masya Allah. Baik. Jawatan yang keempat, Qadi Al-Qudah. Maknanya Qadi besar. Jawatan ini menjadi jawatan yang kontroversi sebab Ibnu Hajar menolak jawatan. Dia tak mau. Akhir sekali dia telah diberi nasihat supaya menerima jawatan ini. Maka dia pun terima. Bila dia terima, ini masalah. Orang lagu ni kalau terima jawatan, orang tak mau jawatan, terima jawatan, masalah. Dalam buku ni kata, Ibnu Hajar dilucutkan jawatan daripada qadi sebanyak 9 kali. Kena pecah, lepas tu mari pemerintah lain, naik pula. Macam kita lah juga tak? Baru ni orang lain, lepas tu tukar pula hak PM, naik orang lain pula. Begitulah suasana. Tengok dalam buku ni, muka surat 22-23, ada catatan sejarah 9 kali dia dipecat dan dilantik semula. Masya Allah. Sebab apa dia pecat? Jangan kata Ibnu Hajar ponting kali tak pergi pejabat, tak ada pancekak. La. Contoh peristiwa yang menyebabkan Ibnu Hajar dipecat oleh pemerintah adalah apabila beliau menolak kehendak sultan ketika itu untuk mengenakan zakat tambahan terhadap para usahawan. Kerajaan dah ambil cukai banyak. Tak tahulah GST ke SST ke apa cukai. Contohlah kita kata kan. Nak ambil lagi pula.
nak naik lagi dia punya cukai. Dah zakat lagi, cukai lagi. Ibn Hajar tolak. Faktor utama Ibn Hajar menolak titah sultan berpunca daripada para usahawan tersebut telah dikenakan cukai dengan kadar yang tinggi berbanding kadar zakat. Pendapat Ibn Hajar disokong oleh qadi daripada mazhab Hambali dan Maliki, tapi dia dibangkang oleh qadi mazhab Hanafi. Ada juga hak pro nak kuat. Maka Ibn Hajar dipecat. Boleh katakan kalau saya baca sejarah-sejarah, dalam blog saya Abu Anas Madani, ada seorang tokoh lagi nama dia Imam Ibzuddin bin Abdul Salam. Rasa tokoh ni belum ada lagi buku ni. Boleh cadangkan lah. Jangan cadangkan saya sudahlah. Ustaz Ikram. Cadang ke pendek-pendek yang lain. Tulis tokoh yang mesti diperkenal pada masyarakat. Nama dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Tokoh ni mesti diperkenalkan kepada masyarakat. Orang yang sangat tegas. Dia dipecat oleh jawatan dia. Tapi masalahnya, bila dia pecat, dia istihar, dia nak tinggal negeri ni. Tak mau duduk di Syam. Sebab tak mau duduk di Mesir. Sebab pemerintah Mesir tekan dia. Suruh ikut kehendak dia fatwa. Bila dia nak keluar daripada Mesir, penega tutup kedai. Mau nak gimana? Dia kata negeri yang tidak baik. Apabila lawan ulama ni, baik kita ikut Ibn Hajar, dia nak pergi duduk mana? Aku nak pergi jual roti canai di sana. Akhir sekali orang nasihat kepada raja, jangan pecah. Runtuh negeri kita bila Ibn Hajar, bila Izzuddin bin Salam keluar daripada Mesir. Ibn Hajar pun sama. Tokoh-tokoh ni begitulah keadaan mereka. Baik, kita pergi pada jawatan yang kelima, imam dan khatib. Sebagai seorang yang alim dan berilmu, Ibn Hajar telah dilantik menjadi imam dan khatib di Jami' Al-Azhar pada tahun 1819 dan juga di Jami' Amru Ibn Al-As di Fustat di Mesir. Jawatan yang keenam, pustakawan. Ibn Hajar ni adalah dia penulis, dia tokoh, dia juga menjaga maktabah. Kadang-kadang orang, saya buat maktabah ni 2 tingkat. Mungkin Ustaz Azam belum lawak lagi. 2 tingkat bangunan tu, bawah pejabat. 2 tingkat tu maktabah. Ada orang kata, Ustaz, sekarang ni zaman orang baca PDF ke? Kata kitab 40 jilid nak PDF ke mana? Muntah kita cari PDF tak jumpa. Saya tetap dengan pendirian kita. Perpustakaan itu kita namakan Perpustakaan Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani. Datuk saya di Mekah, salah seorang daripada tokoh ulama Kelantan. Sekarang ni pun terkenal dengan Syekh Daud Kelantan. Jadi kita tak nama dia tu sebagai kenangan jasa. Kemudian untuk ayahanda kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, kita ada Dewan Markat Tarbiyah di luar sana. Dewan Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Jadi kita ada tanda-tanda. Pustakawan, Ibn Hajar jaga pustakawan sebab kitab sudah hilang. Bila dia jaga, oleh kerana dia ni pencinta ilmu, dia minat ke ilmu, maka dia pulih balik. Perpustakaan itu dijaga. Kemudian kepribadian Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, seorang orang yang bukanlah besar sangat dari sudut tubuhnya, tapi orang yang kuat hafalan. Ingatan dia kuat macam komputer. Sekali ingat, jadi. Tuan-tuan dan juga perempuan, kalau kita baca sejarah Imam Bukhari contohnya, hafal hadis beratus-ribu, kita baca, kita rasa macam mitos lah, macam dunia tak tahu alam mana tak? Bila mari komputer, tengok dia boleh hafal, takkan kita tak boleh hafal? Sekarang ni nampak seorang budak di Mekah, di Arab, nama dia Jihad Al-Maliki. Tengok tak, budak buta hafal Quran ajaib. Sekarang ni dia sudah hafal kitab-kitab hadis. Subhanallah. Kita kata ini penjelmaan semula kepada sejarah hafalan ulama zaman dulu, supaya kita tak rasa ni cerita karut ni. Nah, tak ada cerita karut. Orang yang buat. Dan alhamdulillah ada. Ibn Hajar ni warak, orangnya sangat-sangat warak. Pernah satu hari dia makan satu benda, tiba-tiba dia pun nak tanya, mau ambil mana ni? Orang kata, ambil sini. Dia tak boleh makan. Dia kata, aku nak ikut Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bila tahu benda tu tak halal atau syubhat, dia korek tengkok dia sampai keluar, termuntah balik makanan dia. Kalau kita ni lepas-lepas makan dah, nanti semula kita tak mari asin ni. Gitu ya. Semula tak mari dah kedai ni. Padahal tak ada mikir dah nak keluar balik tu. Mana warak kita bukan setakat tu. Mana dia ni seorang cepat membaca, seorang yang peribadinya baik dan mempunyai prihatin rakyat. Dia infak, tengok ni. Muka surat 27. Antara sifat Ibn Hajar yang disukai ramai pada zamannya ialah sifat dermawan, terutamanya kepada fakir miskin. Menurut muridnya As-Sakhawi, Ibn Hajar pernah menderma sebanyak 1000 dinar pada hari raya untuk diagihkan pada fakir miskin secara rahsia. Tak boleh nak cerita. Jadi kita, kalau kita secara peribadilah, yang kita tidak ada jawatan,
Kalau macam wakil rakyat tak cerita pula, rakyat marah pula. Dia kata bahasa tawak hijau, tu macam penik kita. Tapi kalau kita secara peribadi sedekah, elok kita buat secara senyap-senyap. Tak payahlah bawa mari kamera 4-5 akhir kali kita tularkan habis satu kampung hura-hara dengan sebab kita sedekah. Jangan. Maka sebagai seorang ulama mujtahid dan Syekhul Islam, Ibnu Hajar sangat kuat beribadat. Baiklah, ramai pujian-pujian orang kepada dia. Saya tuan-tuan boleh baca dalam kitab yang kita ada. Hasil karya Ibnu Hajar rahimahullah taala, mungkin ini yang terakhir dah kita bincang. Senarai yang ada dalam buku kita ni pun sudah ada 30 kitab. 30 kitab. Di antara kitab yang masyhur, tuan-tuan boleh tengok ni dalam muka surat 33 tu. Dia panggil matan hadis. Matan hadis Bulughul Maram. Bulughul Maram ni boleh katakan orang ngaji pondok kena baca buku ni. Alhamdulillah, saya ucap tahniah sekali lagi kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia telah beri satu tugas kepada Profesor Mahyuddin Abdul Rahman di Universiti Melayu Nilampuri. Dia syarah kitab ni, Fiqhul Hadis, syarah Bulughul Maram. Profesor Mahyuddin bagi tahu saya, dia sudah 8 jilid ke 12 jilid. Selama 10 tahun nulis. Kita ni tulis hari nak suruh keluar esok. Profesor Mahyuddin dia kata saya syarah kitab ni 10 tahun. Tak tahu, tu baru setengah. Separuh lagi kita dia kodok tak tahu. Mana dia kodok mati ke hidup tak tahu, dia ke tidak. Tuan-tuan boleh dapat kitab ni. Di BP ada bawa, tajuk dia Fiqhul Hadis, syarah kepada Bulughul Maram. Menarik kitab ni. Alhamdulillah, Ana telah dijemput oleh DBP untuk pelancaran buku ni di Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dirasmikan oleh Menteri DBP pada masa tu, yang jaga DBP lah, Menteri Pelajaran, sahabat saya yang berhormat Dr. Mazli, hafizahullah ta'ala. Tapi sayanglah orang yang hebat macam ni, dialah yang terawal ditamatkan tempoh sebagai menteri oleh kerajaan. Baik. Yang kedua, syarah hadis dia panggil Fathul Bari. Dia syarah pada Sahih Bukhari. Kata Imam Asy-Syaukani, la hijrata ba'dal fath. Itu bandingan ulama kata tidak ada hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Maknanya syarah Ibnu Hajar kepada Fathul Bari ni tak ada orang yang boleh cabar kehebatan dia. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh baca atau boleh dengar cerita, dan kitab-kitab dia lain banyak lagi. Ana tak sempatlah nak sebut di sini para jemaah sekalian. Kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, nama-nama sahabat. Kemudian ada lagi kitab dia, nama dia Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib ni menarik, besar. Ibnu Hajar tengok besar, orang payah nak baca, dia tulis sebuah lagi, dia ringkaskan, nama dia Taqribut Tahzib, satu jilid. Ni untuk orang mengaji agama. Taqribut Tahzib kena ada di kepala tidur kita. Sebab bila sebut nama, qala Abu Hurairah, kita buka Taqribut Tahzib, ada Abu Hurairah fulan bin fulan, bila ke tarikh, tabaqah mana dia mati, apakah sumbang, apakah hadis dia. Kemudian kita pergi pula, kita kata ulama yang kemudian pula, fulan rijal sanad ni ada dalam Taqribut Tahzib, ataupun kalau kita nak baca dia panggil Tahzibut Tahzib. Ulama-ulama dulu dia tulis kitab pas dia ringkas. Mari orang lain syarah pula. Tak habis pak tu dah kita. Duk main ringkas syarah. Itulah kerja para ulama. Jadi alhamdulillah, sebagai penutup, tengok muka surat 30. Pulang ke rahmatullah. Begitulah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup akan mati. Sebelum kematiannya, beliau telah jatuh sakit pada hari Selasa 11 Zulkaidah 852, dan beliau mula merasa sakit semasa pulang ke rumah isteri pertamanya, Uns Khatun. Pada mulanya Ibnu Hajar cuba menyembunyikan kesakitannya. Ini orang sahabat ni tak sibuk. Kita ni sakit gigi, masuk Facebook, entah tak? Tak mai kerja dah, dia ni sakit gigi. Tak habis satu dunia orang tahu dia sakit gigi. Ibnu Hajar sembunyikan. Namun apabila sakitnya bertambah serius, maka ahli keluarganya telah memanggil doktor untuk tujuan mengesan dan merawat penyakit Ibnu Hajar. Ketika doktor cuba mengesan dan merawat penyakit, keadaan beliau semakin lemah. Oleh sebab seriusnya penyakit yang dialami, Imam Ibnu Hajar terpaksa menunaikan solat dalam keadaan duduk. Pada malam tersebut, beliau terpaksa meninggalkan solat qiyamul lail yang lazim dilakukan sebelum ini. Semasa Ibnu Hajar dalam keadaan tenat, ramai pembesar negara yang datang. Akhirnya pada malam Sabtu 28 Zulhijjah selepas waktu Isya, bersamaan dengan 20 waktu Isya tahun 852, bersamaan dengan 21 Februari 1449 di Mesir, maka Ibn Hajar telah meninggal dunia.
apabila mendengar kematian Ibnu Hajar, umat Islam di merata tempat seperti Mekah, Baitul Maqdis, Halab, Damsyik mendirikan solat ghaib untuk beliau seramai lebih 1,500 orang mengiringi jenazah Ibnu Hajar. Itulah yang kemudian beliau dikebumikan di perkuburan Qarafah di Mesir rahimahullah taala. Kita kata sumbangan Ibnu Hajar ini baru bab yang pertama. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini untuk bab, ada 8 bab lagi. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi, semangat belajar daripada imam yang besar, iaitulah Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi saya akhiri pembicaraan ringkas saya ini dengan terima kasih sekali lagi kepada pihak DBP dan semua para YB dan juga para tetamu, para pelajar kita yang hadir pada saat ini. Walaupun suasana kita PKP, tapi kita dapat menjayakan majlis. PKP tidak menghalang kita untuk belajar sebenarnya. Jadi alhamdulillah, anak sendiri setiap pagi pukul 6.30 pagi, bermula daripada awal PKP sampai hari ini tak nak break. Iaitulah kita baca tafsir Quran secara ringkas. Bila kita kata nak berhenti, anak murid pula mesej, jangan tak teruskanlah walaupun beberapa minit pagi, kerana kita dah rasa serasi dah dengan belajar di alam maya. Kita kata alhamdulillah, ilmu boleh dicari, dan kalau kita rasa nak ngaji, itu je. Terima kasih belaka. Sekian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.